bahawa sambil-sambil kita istirahat makan, ya, kita mulakan sedikit sesi ni. Sesi ni adalah singkat, tetapi ianya dapat membantu tuan-tuan bagi memahami setelah kematian adalah dah uruskan jenazah dan sebagainya. Banyak yang datang pada ustaz bertanyakan berkenaan macam mana kami nak uruskan pusaka ni. Ya, ini pengalaman kami di mana bila kita telah selesai uruskan jenazah, maka segera uruskan pusakanya. Mengapa? Jangan lewat-lewatkan. Jangan fikir kubur ibu masih merah lagi, tak payahlah nak cerita pasal harta pusaka. Sebab mengapa? Sebabnya bila berlaku kematian, pengurusan pusaka dilewatkan, berlaku pula kematian sebelum diuruskan tadi, berlaku kematian berlapis. Bila berlaku kematian berlapis, struktur faraid tu jadi berlapis lagi. Ya, jadi pagi ini saya ingin kita semua sedikit belajar fahami apa tu faraid supaya waris-waris besok faham hak-hak masing-masing dan bagaimana ketika hidup kita ingin merancang harta kita supaya ketiadaan kita besok memudahkan waris bagi menguruskannya. Boleh? Okey, kita percepat saja. Perkenalkan, saya Siti Nurhanis. Ya, saya merupakan penceramah bertauliah di Syarikat Amanah. Okey, bersama saya di luar sana adalah Hajalin yang akan membantu juga bagi sesi tanya jawab dan sebagainya. Saya percepat sebab waktu makan dah mengambil masa sedikit. Okey, tuan-tuan pernah dengar berkenaan dengan wasiat Syah? Pernah? Familiar? Siapakah wasiat Syah? Bukan wasiat Shopee, bukan ya? Wasiat Syah. Banyak yang salah sebut. Okey, wasiat Syah ni adalah syarikat amanah patuh syariah terbesar di Malaysia dan kami telah menguruskan banyak kes-kes pusaka yang semuanya selesai. Ya? Okey. Ditubuhkan 20 tahun lepas tuan-tuan, ya. Tapi mungkin ada yang tak dengar, mereka sebut wasiat Shopee tapi sebutan dia adalah wasiat Syah. Ya, kalau lihat dekat bawah tu lebih 70,000 yang merah tu kan, pelanggan muslim yang berdaftar bersama kami. Okey, kemudian lebih 400 perintah hibah. Mengapa perintah hibah? Rekod KPI kami adalah 100% telah menguruskan perintah hibah ni approve. Sebab mengapa? Untuk memastikan supaya spek tu mengikut Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah pertama akan lihat hibah ni terlaksana apabila rukun dan syarat hibah terlaksana. Apakah rukun? Tadi kan Ustaz ada bertanya, apa rukun dan syarat jenazah kan? Mandikan, kafankan dan sebagainya. So rukun dan syarat hibah ni simple aja. Kena ada pemberi, kena ada penerima, wujud harta yang nak dihibahkan, ijab dan kabul. Dan kami perlukan 2 orang saksi. Itu sahaja, maka besok hibah ini dibawa ke Mahkamah Syariah, ianya sah laku. Boleh tak mak saya berpesan bahawa mak wasiatkan nak bagi harta ni pada anak-anak? Boleh? Boleh tu boleh, tetapi dapatkah ianya dilaksanakan? Bila dibawa ke mahkamah, proof tak? Boleh tak secara verbal? Tidak ada black and white. Rukun dan syarat dia mana? Itu nanti hibah tadi takut ditolak. Bagaimana ia dilaksanakan? Okey, dekat sinilah pentingnya barisan ahli lembaga pengarah kami. Lihat di situ, ianya diketuai oleh pengarah urusan Bank Islam. Ya, dan di bawahnya kita ada peguam korporat dan Tan Sri Datuk Wirah Aziah Ali. Siapakah dia? Kalau kita lihat, pakar perundangan dan kehakiman di Malaysia. Maknanya dia tahu seluk-beluk proses kehakiman pengurusan untuk pastikan supaya urusan besok mudah. Ya. Okey, next dia inilah panel penasihat kami yang paling ramai.
Di antaranya kita ada Tuan Haji Sulaiman Karimi. Siapakah dia? Dia merupakan mantan di pengarah di Jabatan Tanah dan Galian. So urusan pusaka ni besok melibatkan dekat sinilah kan. Kemudian bawah tu Tuan Syekh Nilamuddin yang merupakan mantan pejabat pusaka kecil juga. Dan mereka akan advise memastikan supaya spek yang kita buat ni memenuhi hukum dan syarat. Okey, saya ingin tuan-tuan kita fahami sedikit apa tu beza antara harta dengan pusaka. Kan? Kita biasa sebut perkataan harta pusaka satu kali. Apa tu harta atau pusaka? Dua perkara yang berbeza ya. Okey, boleh saya tahu apa tu harta? Harta tu apa? Kewangan, rumah, kereta, tu harta. Pemiliknya siapa? Pemiliknya siapa harta ni? Hidup. Pemiliknya orang yang hidup. Tuan nama siapa tuan? Mustafa. Tuan Mustafa. Tuan Haji Tuan Mustafa masih hidup. Nama rumah Tuan Mustafa dalam geran clear. Komplit nama Tuan Mustafa. Kereta, bank account, nama kita tertera, solid. Itu namanya harta kita. Bila meninggal sahaja, pembatas dia kematian, bertukar daripada harta kepada pusaka. Bila sebut aja pusaka, maka pemilikan tu berubah. Bukan lagi kepada Tuan Mustafa, kepada waris-warisnya. Kalau anak tuan berapa? Anak dua orang sahaja. Maknanya nama anak akan masuk nanti. Itu akan menjadi faraid. Ibu kita hidup lagi kah? Jadi kerana saya pagi ini dalam waktu yang singkat, setidaknya setelah saya keluar dari sini, tuan-tuan, puan-puan, adik, kakak semua kan faham apa tu faraid. Faraid ni hukum yang telah ditetapkan oleh Allah mengikut syarak. Tak boleh kita pertikaikan. Wajib faraid ni dilaksanakan apabila pembatasnya kematian. Bila hidup, perlu tanya waris faraid anda? Tak perlu. Nak jual rumah, juallah masa hidup. Nak beli apa, nak bagi kawan ke, nak bagi siapa saudara, bagilah ketika hidup. Meninggal sahaja, even RM1, jangan memandai-mandai. Sebab telah menjadi hak waris faraid anda. Kenali siapakah waris faraid kita? Ianya ada 5 yang terdekat. Total semua ada 25, tambah satu lagi yang ke-26 adalah Baitul Mal. Mewarisi juga apabila orang tu tidak ada waris. Jadi 5 yang terdekat membatasi yang di belakang yang jauh. Apakah 5 dan terdekat ni? Siapakah? Pertama sekali, ibu jari kita. Ingat ibu jari kita mewakili ibu kita. Jika ibu kita hidup lagi, ibu mewarisi 1/6 bahagian. Telunjuk ni mewarisi ayah kita. Jika ayah kita hidup lagi, ayah mewarisi berapa? 1/6 juga. Tengah ni adalah pasangan kita. Jika yang meninggal suami, isteri ada anak-anak, isteri mewarisi 1/8 bahagian. Kalau tak ada anak, mewarisi 1/4. Okey, sekarang bagaimana kalau isteri meninggal, tinggalkan suami dan anak-anak, suami mendapat 1/4 bahagian. Tapi berkahwin tak ada anak, suami dapat separuh bahagian. Dah berkahwin tak ada anak, kemudian ambil anak angkat pula. Macam mana? Anak angkat mewarisikah? Anak angkat tidak mewarisi. Jadi macam mana nak overcome ni? Kita boleh buat kaedah dengan hibah masa hidup. Nak rancang apa-apa ketika hidup. Meninggal saja faraid apply. Clear Itu kena. Jangan pula nanti mempertikaikan faraid. Masa dah meninggal, masa tu lah nak memandai-mandai berbagi-bagi. Even RM1 kena tanya waris anda. Satu waris tidak bersetuju. Kata saya nak hak faraid saya, maka
itulah kena bagi hak dia. Tapi kalau semua muafakat, semua kata kita bagi sama rata, okey tak? Okey. Itu cantiknya Islam, dia mengutamakan muafakat. Tapi bagaimana waris kita? Kita tak tahu. Bila kucing ada, semua elok. Bila kucing tiada, tikus jadi tuan. Nah, inilah banyak perbalahan pergaduhan. Itulah dia faedahnya adalah hidup ni nak sedekah sebanyak mungkin. Buatlah. Berapa ramai orang yang meninggal dunia ingin kembali ke dunia semata-mata untuk bersedekah. Masa tu dah tak laku dah, tak valid. Nah, buat sekarang. Sedekah, zakat, wakaf. Wakaf ni pun antara harta yang sebagai pelaburan kita, ya. Okey, investment kita dan hibah. Nak buat ketika hidup. Okey, now, bila bertukar saja kematian tadi, maka urusan pusaka segerakan. Okey, apakah ianya proses pemberian selepas mati ni? Pertama, tolak daripada duit yang ditinggalkan tu kos ke bumi. Ya, tolakkan kos ke bumi. Kemudian apa lagi? Hutang pada Allah. Jika belum haji, buat badal haji dan sebagainya. Ya. Kemudian hutang pada fidyah. Kalau dia ada fidyah yang tak terlaksana, nazarnya yang tak terlaksana, maka tolak dulu. Ya. Jangan cepat-cepat nak berbagi hak. Ya, kemudian dah tolak tu hutang pada manusia. Rasulullah pun enggan solatkan orang yang berhutang. Jadi kalau kita hutang ni, mungkin kita tak share dengan pasangan kita. Kita tak share pada sesiapa, tapi tuliskan. Simpan dalam file dan sebagainya. Hari ini di luar sana kami memberikan wasiat percuma dengan siapa anda berhutang, lantik waris anda. Kalau buat sendiri di mana-mana harganya RM500. Tapi di sini pergi counter scan free untuk hari ini sahaja. Ya, lantiklah waris anda, ada hutang, tuliskan nanti, ya. Okey, kemudian hutang pada Allah, tuntutan harta sepencarian. Pasangan masing-masing boleh menuntut harta sepencarian. Berapa besar ikut kepada bukti yang ada. So, kalau ada renovate rumah ke yang masing-masing contribute, simpan resit-resitnya. Ya, okey. Kemudian setelah tu barulah ditolak wasiat 1/3. Apakah wasiat? Kita dah belajar wasiat faraid tadi kan? Faraid adalah hukum syarak yang telah ditetapkan apabila seseorang meninggal dunia. Wasiat pula, apakah wasiat? Boleh bantu saya, tuan? Wasiat yang dah didokumentasikan, apa yang nak diwasiatkan? Oh, gitu ya. Kepada siapa? Bukan waris. Bukan waris? Kepada bukan waris ke? Pada waris. Pada waris. Betul ke kepada waris? Pemegang amanah. Okey, wasiat boleh dibuat kepada pemegang amanah, boleh. Tapi kepada bukan waris anda. Kenapa bukan waris? Sebab waris dah ada faraid dah. Ya, yang bukan waris ni 1/3. Siapakah bukan waris? Anak angkat. Boleh dibuat 1/3. Kemudian siapa lagi yang bukan waris kita? Orang yang convert, masuk Islam, family dia bukan Muslim. Mereka tidak mewarisi, tapi boleh dia buat wasiat 1/3. Boleh buat. Ya, tapi nak buatnya ni, hari ini kita nak rancang wasiat pentadbiran bagi menguruskan harta kita kelak. Next ya, kita lihat, baru dah tolak tu semua, barulah faraid. Baki dah last tu faraid. Faraid ni pula, kalau waris-waris kata, kita kira-kira, okey kita muafakat aja lah, bagi sama rata. Boleh? Boleh, selesai. Yang menjadi tak selesai harta umat Islam disebabkan waris bertelagah. Tak satu hati. Masa hidup elok aja. Bila meninggal aja, ni harta ni dia soal emosi tau. Bukan berapa banyak harta yang kita miliki. Tetapi kadang orang sebab satu kap cai pun boleh bergaduh, boleh bertetap. Betul, ni bukan soal banyak sikitnya, soal emosi. Adik-beradik putus hubungan, ya. Adakah harta yang kita miliki hari ini kita nak ianya menjadi berkah, penyambung silaturahim. Ya, itu yang kita nak kan. Bukan menjadi fitnah dan berbalah-balah. Ya, okey. Tapi untuk itu kita kena membuat perancangan. Hidup tanpa perancangan just habis macam tu aja. Ya, okey. Next dia adalah inilah harta tuan-tuan. Jika kita hidup
Harta. Bila mati saja nama pusaka. Bila saya hidup, orang panggil saya Nurhanis. Meninggal saja, dah disebut jenazah dah sampai. Tak sebut lagi Nurhanis. Ya? Itu bertukar nama harta kepada pusaka. Itu yang orang sebut harta pusaka. Okey, sekarang kita lihat. Rumah kita miliki hari ini atas nama kita, harta 100% dalam geran tertera nama kita, kecuali kalau joint account. Kalau joint account dalam geran tertera 2 nama. Kalau meninggal macam mana pula? Ini kita kena tahu meninggal saja, nanti saya akan cerita. Ini kita lihat kes pusaka yang nama penuh kita. Contoh, ditinggalkan total faraid 200,000. Dah bertukar nama harta kepada pusaka. Bila bertukar je kepada pusaka, agihan dia faraid. Okey, katalah nilaian rumah yang kita miliki ni harga dia 200,000. Ni contoh kecil 200,000. Sinilah kalau bapa kita ada, bapa akan masuk dalam geran juga nama ibu kita, isteri, anak lelaki penghabis dan anak perempuan. Okey, sekarang mungkin yang ada ibu dan ayah, bila faraid telah apply, anda tidak boleh mengidakkan. Mungkin ibu dan ayah kita kata, mak ayah tak nak pun, ni rumah memang rumah korang. Tapi mak ayah nak duit tu. Boleh tak kita kata tidak? 33,000 tu mak nak, ayah pun nak. Boleh ke? Kata mak, tak payahlah, masa beli tu kan memang rumah saya. Bukan rumah anda. Rumah tu rumah yang meninggal bapa anda. Contohnya kan, rumah yang meninggal tu tadi. Sekarang macam mana? Jeng jeng jeng, drama bermula. Ya, itulah yang pergaduhan. Saya nak hak saya, pergi mahkamah, bergaduh patut. Jadi adakah ini? Jadi dengan ilmu hari ini, dengan knowledge yang kita ada, insya-Allah kita boleh merancang dengan lebih rapi, proper. Sebab hidup ni buat mana patut, rancang dulu supaya bila ketiadaan kita tidak menjadi perbalahan. Ya, niat asal kita beli rumah ni untuk family, hibahkan. Pasangan yang membeli rumah secara bersama. Contohnya, suami beli bersama, yang kalau abang meninggal besok, rumah ni untuk ayah dan anak-anak. Cakap. Tak ada black and white. Yang ada black and white di dalam geran. Betul? Sekarang meninggal suami, maka isteri punya bahagian yang 50% tadi. Yang 50% tadi adalah agihan faraid. Takut kita nanti termakan harta batil sebab kita tidak ada ilmu. Jadi dengan dah ada ilmu, oh ini ada hak yang lainnya. Kalau okay about that, okay. Tapi kita masih hidup. Bila masih hidup, buatlah mana patut. Saya ada perancangan, maka suami boleh hibahkan nama dia tadi kepada isteri, isteri hibahkan kepada suami. Bila besok dibawa ke mahkamah syariah, waris-waris akan dipanggil semua. Siapa waris faraid, berapa mereka akan dapat, itu kena tahu, clear. Tapi setelah itu dilihat, oh ketika hidup hibah telah dibuat, maka hibah dikeluarkan daripada agihan faraid. Clear Okay, next dia. Siapakah yang perlu buat hibah? Suami isteri yang membeli rumah secara bersama tadi, kemudian pasangan yang mempunyai anak perempuan sahaja, maknanya anak perempuan. Kita lihat siapa yang punya anak perempuan. Anak lelaki ni dia pembatas harta daripada terkeluarkan. Tapi bila tidak ada anak lelaki, maka inilah waris faraid yang belakang ni menggantikan masuk. Kalau yang meninggal suami kita, adik-beradik suami nama akan masuk sekali dalam rumah geran. Itu besok kat pejabat tanah bila daftar tengok banyak nama masuk kan. Itulah berlaku. Jadi kita dah tahu begitu, kita boleh buat perancangan ketika hidup. Adakah bila saya membuat perancangan hibah ni, saya mengetepikan faraid? Saya nak bertanya ni, banyak yang bertanyakan buat saya. Adakah kalau saya rancang sekarang, saya mengetepikan, saya menidakkan hak waris faraid saya? Bantu saya jawab. Tidak. Mengapa tidak? Mengapa tidak, Tuan? Bahagian dia dah ada. So ibu tadi bahagian dia segitu. Tapi saya nak rumah ni memang untuk anak, mak dah tua dah. Kami beli, memang suami beli untuk kami. Ada saya menidakkan. Jawapan dia sekarang pukul berapa? 11 kan?
perintah solat wajib tak? Wajib kan? Tapi saya nak solat Zuhur sekarang, boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Wajib apa? Macam menidakkan solat aja. Belum masuk waktu. Sekarang waktu masih hidup ni, buat mana patut. Bila faraid dah meninggal, bila masuk Zuhur, solat Zuhur. Faraid apply dah. Sekarang belum apply, rancang. Itu ceritanya. Bila beli rumah, beli kereta, buat lock mana perlu, tinggalkan aja. Saya tawakal ala Allah. Boleh? Bila curi, barulah menangis, kenapalah aku tak lock rumah kan. Buat mana patut dulu, baru tawakal. Ya, okey. Kemudian pasangan yang mempunyai anak perempuan tadi, ingat anak perempuan akan, adik-beradik akan masuk nama. Kemudian pasangan yang mempunyai anak angkat, tadi saya dah jelaskan. Kemudian pasangan suami isteri yang tiada anak, ya, berkahwin tapi tiada anak. Kemudian individu yang berpoligami, berpoligami ni ingat ya, pandai buka akaun kedua, maka akaun kedua tu 1/8 bahagian isteri. Kalau isteri ada 2, berapa bahagian isteri kedua? Berapa bahagian isteri kedua kalau anda berkongsi? 1/16. 1/8 tu bagilah berdua. Dah baik kan masa hidup, bertambah baik. Ya, kalau berkahwin 3, berapa bahagiannya? Bagilah bertiga dengan 1/8 tu, berkongsi kalau kahwin 4 pun. Jadi para suami, anda pandai buka akaun, pandailah juga merancang, ini untuk ayang, yang ini untuk ayang, supaya dia tak bergaduh besok ya. Jadi saya angkat isu-isu sebegini. Kami banyak menguruskan kes pusaka, pergaduhan tak selesai, ada sampai 30 tahun kes pusaka tak selesai. Harta tu beku macam harta tu dalam akuarium, waris-waris boleh tengok, ni harta atuk saya, ni harta, tapi tak dapat dibuat. Contoh Kampung Baru, 1 geran dah beratus nama, tak dapat dijual, tak dapat dimanfaatkan. Ya, itu sebab itu kita ingin supaya rancang betul-betul, segera cairkan, selesai. Okey, siapa perlu buat hibah ni tadi? Kemudian individu yang tidak berkahwin, pasangan yang mempunyai anak lelaki dan perempuan tetapi ada hasrat untuk bagi sama rata, ya. Kemudiannya anak yang mempunyai anak OKU. Kebanyakan anak OKU ni dia tak dapat uruskan diri sendiri. Mak ayah risau, besok tak ada yang menguruskan. So dia buat hibah siap-siap ya. Okey, selesai. Ahli perniagaan, orang yang ingin pergi umrah haji, seolah-olah kita akan pergi selamanya, rancang. Ya. Okey. Selesai. Saya habis masa diberikan oleh waktu tadi. Safwan, ada tambahan masa kah? Jika tidak saya tutup. Boleh kita tambah dalam 5 minit. Okey, 5 minit. Dalam 5 minit ni apa kita boleh buat kan? Okey, kita percepat. Tuan-tuan, kita bekerja sehingga kita bersara, ataupun yang muda bekerja. Rancang betul-betul aset anda. Mungkin kita beli rumah. Kan? Kita beli rumah. Mungkin kita ada tanah di kampung. Ya, atas nama kita lagi. Berniaga TikTok mungkin meletup. Buka perniagaan company. Kemudian kita ada ASB, KWSP. Ingat, duit KWSP tidak boleh dihibahkan. Dia adalah faraid. Ya, faraid. Diagihkan kepada waris-waris. Habis tu dekat KWSP dah lantik penama untuk apa? Untuk uruskan, hanyalah sebagai pemegang amanah sahaja. Tapi kalau saya nak keluarkan sebahagian bila saya bersara, saya pindahkan ke akaun tabung haji. Saya boleh hibahkan akaun tabung haji tadi kepada siapa nama yang saya inginkan. Okey, sekarang anda tuan-tuan hidup lagi, inilah aset-aset yang kita miliki. Sekarang, tuan-tuan ingin pergi bank, nak keluarkan sejumlah duit. Pertama sekali, keluarkan duit tadi, dia boleh sahkan kita pemiliknya, dia minta apa untuk mengesahkan? IC kita. Boleh tak kita kata IC saya tertinggal? Cek dalam, ini saya pemiliknya. Dia tak layan. Dia kata balik uruskan IC. Maka IC anda valid. Macam mana nak tahu anda pemilik IC tadi? Satu lagi pengesahan diperlukan, cop jari. Maka ini proof, keluarkanlah duit tadi cair. Sekarang, bila kita meninggal dunia, apa jadi?
terkuburlah IC dan cop jari bersama. Maka semuanya freeze, dibekukan. Kita akan berdepan dengan proses dua undang-undang. Undang-undang Allah yakni faraid. Yang kedua adalah undang-undang dunia yang melibatkan pentadbiran. Kalau rumah urusannya di pejabat tanah, kalau kereta pergilah JPJ, kalau bank pergilah kepada akaun bank. Tapi siapa nak cairkan? Anda pemiliknya pun mendepan dengan masalah. Siapa yang boleh keluarkan aset-aset ni dan cairkan? Siapa? Waris. Waris sendiri pun satu tak nak beri kerjasama bagi IC, tak jalan. Itu yang jadi masalah harta beku. Bertambah-tambah. Hari ini dah menjadi 70 bilion meningkat. Salah siapa? Ya, so kita lihat di sini, kita nak pastikan yang beku ni tadi, lock ni dapat dibuka semuanya. Ibarat satu gate, saya berada di luar, saya nak masuk ke sini, tak dapat masuk. Sinilah agihan faraidnya. Saya tak dapat masuk disebabkan gate luar tadi dikunci. Okey, kita buka gate luas. Nanti satu persatu kita nak pastikan G1 ni adalah kita dapat diagihkan kepada G2, iaitu siapakah mereka G2 ni? Waris-waris yang berhak mewarisi. Okey, kunci perolehan kuasa diperlukan. Siapakah awak? Saya waris. Bank kata apa? Bukti awak waris dia. Kat sini saya tengok ada 10 waris. Satu tak sign lagi. Jadi dalam anak kita ada, yang kita ada, kita sayang semua anak kita. Tapi kita tahu siapa yang boleh kita harap untuk buat kerja, betul? Lantik dia jadi pentadbir harta. Urusan pentadbir ni untuk dia ke? Tidak. Dia hanya kumpulkan harta-harta, longgokkan. So agihan adakah ikut faraid atau dikeluarkan ikut hibah? Ya, clear Okey, dapat kuasa kunci pentadbiran macam saya sebut tadi. Kalau tanah, urusan pejabat tanah. Kalau kereta di JPJ. Kunci pembahagian barulah diagihkan. Maka terbuka tiga-tiga kunci ni. Saya percepat. Sebabnya kita dah kesuntukan masa. Kalau mungkin perlu waktu. Kalau ada loan di bank, selesaikan dulu. Ya. Okey, maka pejabat Mahkamah Syariah melihat hibah telah dibuat, dikeluarkanlah daripada agihan faraid. Selesai. Okey, sebelum saya tutup, hari ini kita tawarkan hairat pusaka. Hairat pusaka ni macam hairat kematian. Hairat kematian bagi menguruskan jenazah. Hairat pusaka bagi menguruskan pusaka. Saya tutup di sini sebab waktu telah habis. Boleh berjumpa rakan kami di kaunter dan jangan lupa ini manfaat-manfaat dia. Nanti kami jelaskan di depan layar waktu terhad. Ianya semudah ABC. Tuan-tuan akan dapat kad legacy. Kad legacy macam ni lah. Bila berlaku kematian besok, waris-waris boleh menghubungi menghubungi syarikat kami untuk bantu buat pengurusan. Ya. Dah, ini adalah dokumen pelantikan wasi. Siap-siap lantik supaya mereka dapat menguruskan urusan pentadbiran yang rumit ni. Ya, urusan dunia ni. Okey, kemudian jika berhutang, nyatakan hutang-hutang anda. Ya. Dah, itulah senarai semaknya. Salinan IC pemilik harta, salinan IC waris yang dilantik. Dan special hari ini adalah saya nak bagi kod. Tolong Safwan. Mana Safwan Safwan, tolong Safwan taruh QR code aja. Okey. Saya gembira dapat berjumpa tuan-tuan di sini, puan-puan, ya. Semoga pertemuan kita tidak berakhir di sini. Bagi ingin bertanya lebih, boleh bertanya nanti. Kita berikan QR code percuma bagi yang tak sempat snap QR code, kaunter di luar boleh snap. Free untuk hari ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. QR, yes. Okey. Ni pun ada je telefon. Jadi seterusnya saya jemput Ustaz Aki Zainal bagi sambung teori ketiga kita, iaitu
berkampankan dan juga memandikan dalam program simulasi. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Hanis. Kita bagi pengarahan. Kalau tuan-tuan dan puan nak bertanya soalan, nanti kan boleh terus ke kaunter sana tu. Ya. Sekarang kita akan masuk ke surat yang seterusnya, iaitu praktikal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dibahagikan pada dua kumpulan, lelaki di sebelah kanan tuan-tuan ni, perempuan di sebelah kiri tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita buat sekarang 11.10, mungkin dalam pukul 12 kita berkumpul balik sini untuk sesi soal jawab dan sebagainya, insya-Allah. Boleh? Okey, siapakah model yang bertuah? Siapa yang model bertuah berpeluang memenangi pakej pengurusan jenazah? Okey, boleh ya? Jadi silakan, insya-Allah. Boleh. Pembimbing kita ada kat sana, dia akan bantu sana. Okay, baik ya. Silakan. Sana kan lelaki? Okey, mari kita bergerak ke sana. Saya tak pakai ini mikrofon, akan mengganggu. Okey, di ruang solat luar. Ruang solat luar di sayap kanan. Lelaki. Jadi siap kita akan menjadi contoh pada hari ini. Okey. Okey, boleh buat bulatan. Tak bulatan lah, maknanya buat you. Batas dia daripada saya ni. Ada tuan-tuan boleh duduk. Duduk kat depan saya ni lah, belakang jangan duduk ya. Nanti kau tak nampak. Jadi siapakah akan menjadi model untuk Abang Johari yang Lepas tu minta Abang kursi. Jo kita. Bang Jo jadi mayat. Jadi Abang Johari, dia buat Abang Johari untuk jadi model simulasi kita. Okey. Nanti kacau sebelah orang perempuan. Alhamdulillah, cuaca pun baik. Tak apa, saya ikut insyaAllah. Okey tuan-tuan, minta maaf duduk kat bawah ya. Jadi sementara menunggu Abang Johari. Oi, di situ. Okey, saya jemput Abang Johari untuk jadi model simulasi kita pada hari ini. Abang Johari dikenali sebagai tukang gali kubur di Laman Abadi. Gelap, kena sini. Betul ke ni? Ya, Pak. Sukarela, Pak Serela? Rela. Rela. Okey, duduk dulu. Belum lagi? Duduk dulu. Tepi dulu. Okey. Dah standby dah tu. Jadi mari kita berikan tumpuan kepada Abang Johari kita. Mana saya punya tim? Barang saya tak ada. Okey, tak apa tuan-tuan eh. Jadi di hadapan tuan-tuan ini adalah set pengurusan jenazah keluaran NGO kami, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Set ini lengkap semua sekali. Ada dalam ni untuk peralatan mandi dan kafan. Okey Baik, saya keluarkan. Dalam set ini kain yang dah masuk dalam plastik vacuum ni dah siap potong. Kami keluarkan dua jenis produk. Satu yang jenis dah siap potong, satu lagi yang belum potong. Sebab ada setengah tempat ada setengah tempat yang tukang pengurusan jenazah tu dia lebih suka yang nak potong sendiri. Jadi ikut masing-masing lah kehendak dia. Okey, dalam ni dah siap. Dan dalam ni juga ada set kapas. Ada kapas 3 gulung. Kemudian ada kain tuala, ada air mawar. Dan juga beberapa peralatan lain lagi yang ada dalam ni yang kami sediakan. Okey, antaranya ni apa? Glove, sarung tangan getah. Ada apron. Okey, apron. Ada plastik sampah. Ada cotton bud nak kot telinga tu. Ada face mask. Ni apa ni? Siapa tahu? Pensel, tapi bukan pensel biasa. Ni apa ni? Celak. Celak lah.
Celak mata. Celak. Okey. Ini minyak atar. Ini bukan. Serbuk cheese. Serbuk cendana. Ya, siapa tak kenal boleh hidup kejap lagi ya, macam mana rupa dia. Okey. Kemudian ni baru kapur barus. Okey, untuk kain kapan kita kena tumbuk bagi hancur dulu. Alright, dan dalam ni juga ada sabun. Kecil cukup lah. Ada juga sabun cecair, ikut pada masing-masing lah nak pakai macam mana pun. Alright, itu peralatan dia. Sekarang saya nak buka kain ni. Okey, kain ini yang dah siap potong. Dia sesuai untuk lelaki dan perempuan. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya bagi formula mudah je untuk hafal, ya. Kalau orang tu dia macam dapat kain yang biasa, macam mana nak potong ni, nak ikut saiz mana. Okey, tuan-tuan ukur mayat daripada kepala sampai kaki. Dah dapat ukuran panjang tu, lebihkan sehasta. Kenapa kena lebihkan sehasta? Buntut atas dengan bawah kan, pocong tu kan, kena lebih lah. Gulu-gulu hek pun ada atas bawah kan. Ni kan mayat, kena lebih lah. Okey. Tapi kalau tuan-tuan nak potong, nak yang dah siap potong ni, berapa ukuran dia? Ukurannya di kain bidang 60. Bidang 60, lebar lah. Lebar tu bidang 60. Ni dia lipat. Ni bidang 60. Panjang dia 2.5 meter. 2.5 meter. Okey. Tuan-tuan ingat 3 benda je sebagai formula dia. An. Apa dia tu? Totemo Daisuki. Itu Doraemon. An apa dia? Pertama, kain kafan. Kain kafan kita perlu 3 helai. Lelaki perempuan sama je. 3 helai, setiap helai 2.5 meter. Okey, 2.5 meter. Yang kedua 2.5 meter. Yang ketiga 2.5 meter. Berapa jadi? 3 helai berapa jadi? 2.5 kali 3, 7.5 meter. Kain kafan. Yang kedua, yang kedua ialah kain kemban. Kain kemban ni guna waktu bila? Lepas mandi, kita nak bawa ke tempat kafan, kena tutup dulu badan dia. Okey, panjangnya 1.5 meter. Lebar sama bidang 60, 1.5 meter. So 7.5 campur 1.5, 9 meter. Dan yang ketiga saya namakan sebagai serban. Walaupun namanya serban, tapi dia bukan ikat serban macam biasa kita pakai. Serban ni tutup kepala. Orang lelaki boleh buat, perempuan boleh buat. Ni macam kain tudung lah. 1 meter saja. Bidang 60 tapi 1 meter. So berapa? 10 meter. Ni je yang kita guna. Okey, yang kedua, tali. Berapa utas tali yang kita biasa guna untuk ikat mayat? Dia jawab dah. Tahu tuan-tuan bapa undertaker. Okey. Baik. 5 utas tali. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga beberapa helai yang dalam set ni disediakan untuk kain basuh. Mana cebok lah, nak gosok mayat. Okey, ada 4 helai. Okey. Sekarang kita nak bentang kain kapan dahulu sebelum kita mandi jenazah. Okey, saya perlukan 2 orang dewasa sesiapa untuk bentang dulu. Bukan jadi mayat, bentang dulu. Mayat ada dah. Bentang. Okey, Tuan Haji, ambil ni semua lagi. Okey, bagi. Ambil ujung-ujung. Tahu cara dia menjampang ni. Okey, baik. Bentangkan memanjang begini. Memanjang mana? Ke sana. Ada ni ada tak boleh. Sana je, memanjang sana. Okey, kita nak buat. Okey, bawah sikit. Sikit tengah-tengah. Okey, saya nak buat sekarang ni posisi dia, kepala mayat sini, kaki sini. Okey, kain yang kedua. Ikat yang kedua. Ikat. Ni atas ni kira panjang je lah. Panjang. Ni ikat tali. Okey, kain yang kedua. Okey, kita buatlah. Ini untuk tangan, ini untuk pinggang. Okey, untuk lutut pula. Nah, tali yang ketiga. Senang, ada lain tu kita ikut je. Kaki. Kain, jangan cakap dia demand Mayat demand. Okey, saya nak macam ni spek dia. Okey, kaki. Itu yang kaki, ni yang kepala. Nah. Oh, ni kepala. Nah. Kepala pendek. Sini. Okey, sikit je nak ikat. Okey, 5 utas tali dibentang. Okey, kita ambil kain yang pertama.
Sana. Bentang kain di atasnya. Okey. Ini saya nak tunjuk, saya kata tadi ada 4 kaedah. Ni kaedah yang pertama, basic. Okey, bentang. Bawah sikit. Kau pandai lah, Jom. Cakap lah. Okey, letak. Tinggal kena tanam je saya. Kunci kereta, Jom. Yang kedua, bentang. Atas ni lah. Atas dia. Tak tahu berapa puluh kali dah jadi hotel ni. Dah jumpa dia berapa kali lah. Berapa kali kerja mayat ni, Jom? Tinggal kena tanam, bos. Tanam benda dah tak ada lah. Okey, yang kedua. Oh, ni banyak pengalaman dah ni kan. Hidup mati. Dua. Okey, tu betang. Okey. Baik, dan yang ketiga. Tu kain batu. Tak, ini yang basic dulu. Tak ada luang, ini basic. Jadi saya nak bagi tahu. Okey, letak dulu. Lepas kita selesai mandi jenazah, dah keringkan dia, balap badan dia, kembankan dia, kain kemban. Kemudian jenazah tu terus bawa ke sini, terus kafan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ini je kaedah. Dah lepas dah syarat. Sebab syarat wajib kafan ialah menutup aurat. Bilangan itu bukan syarat, itu sunat. Kena faham 3 helai katanya, lelaki 3 helai, perempuan 5 helai, itu bilangan sunat. Maknanya lelaki 3 helai sebab apa? Nabi dikafankan dengan 3 helai kain. Itu sunat lah, sunnah Nabi kan. Tapi dia bukan syarat wajib. Kalau kita nak buat 2 helai, cukup tutup aurat, lepas dah. Okey, kain nipis ni selai, boleh tak kalau tutup mayat? Selai je. Boleh. Tak cukup sebab nipis. Nampak kulit dia lagi. Maka memerlukan 3 helai. Kalau apa, kain tu tebal? Kain tebal, contohnya kapet masjid, kapet surau. Kan? Kapet surau. Selai ke 3 helai? Selai cukup lah kan? Sebab tebal. Maknanya syaratnya ialah menutup aurat. Okey. Baik. Satu lagi, saya pernah terbaca dia kata sunnah kafan kan gunakan pakaian yang dia suka. Yang dia biasa pakai tu kan. Betul. Sunnah lah, maknanya kalau kata dia ada pakaian dia, contohnya kan ihram, yang dia suka, jubah dia ke, nak pakai kan boleh. Maknanya baju tu maknanya kain kapan ni still pakai juga. Di dalam dia belah dalam. Dia belah dalam. Jadi kalau kita nak kapankan mayat, contoh tak nak pakai kain putih, saya nak pakai jubah ni je, pun boleh. Sebab tutup aurat dah. Fokusnya ialah menutup aurat. Contohnya macam bencana alam. Saya pergi ke Palu, Sulawesi, waktu tu gempa bumi, tsunami. Mana ada kain putih? So kita guna plastik bag. Plastik, guna daun pisang, kita guna lumpur tutup aurat dia. Jadi yang penting menutup aurat tu fokus dia. Yang ni sunnah Nabi menggunakan 3 helai kain. Ya. Baik, kena faham yang mana wajib, yang mana perkara yang disunatkan. Okey, ini basic. Okey. Senang tak? Maknanya tak payah belajar yang lain, yang ni pun dah boleh dah. Itu je Okey, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Kita ambil 2 orang yang lain pula untuk bantu saya. Okey bang, soalan lagi? Mana? Soalan lagi? Okey, hari ni. Baik, kaedah kedua saya nak tunjuk sekiranya badan arwah ni besar. Macam mana nak buat? Okey, saya ambil kain yang pertama ni dulu. Saya pegang. Kepala kat sini, kaki kat sini kan. Okey, ambil selai dulu. Kita akan buat kaedah bersilang. Macam mana kaedah bersilang? Kain yang pertama lebihkan belah kanan, kain yang kedua ni lebih belah kiri. Kembangkan dia. Macam tu, bentangkan dia. Sini sikit. Buka sikit lagi. Okey, begitu. Dan kain yang ketiga ini di tengah-tengahnya. Nak ambil. Tak tengah. Tak lebih lah. Tengah-tengah. Tengah. Balancekan dia. Balancekan. Okey. So dia dah buka. Lepas jenazah dah siap mandi, kita kembankan dia. Letakkan di atas ni. Dan bila dah kemban, satu helai kain dah tutup dah. Kemudian coverkan dengan kapas. Tutup atas badan dia. Sebab kapas ni untuk nak cover aurat dia. Tutup dengan kapas semua. Okey. Kemudian kain yang pertama dia akan tutup. Bila dia tutup depan, dada ni takkan boleh tutup sebab tangan dia kembang. Badan besar, jadi tak boleh nak tutup habis. So di bahagian ini akan terbuka.
dari segi kekemasan lah kita tengok kan? Maknanya kekemasan saja, dari segi aurat dah tutup dah. Kapas tadi, kemban tadi kan. So kain yang kedua tadi dia lebih belah kiri, dia cover belah atas ni, dia tutup. Sini pula yang akan nampak terbuka. Kain yang ketiga dia lebih belah kanan, dia tutup belah sini. Sini pula yang terbuka, tak jadi masalah. Terus kita ikat. Ikatan mayat semua belah kiri. Ikatan mayat semua belah kiri. Sebab apa? Mayat dalam kubur mengiring ke kanan, so senang nak buka. Jadi ikatan tu dah ikat, kain terbuka tak ada masalah, sebab dalam dah ada lapisan yang banyak. Dan untuk nambahkan kecantikan, letaklah kain batik atau kain pelikat di atasnya. Itu namanya sunat tasjiyah, menutup kain di atas badan mayat. Ini kaedah untuk badan besar. Tali dia Sama tali kalau tak sampai kita boleh sambung. ikut tu lah, ikut ukuran. Ikut badan dia besar mana. Kalau misalnya tak ikat tak muat, ambil lah kain-kain mana lagi, koyakkan sikit, sambung dia. Sebab tujuan tali ni untuk mengelakkan kain terbuka ketika jenazah nak bawa ke kubur. Dalam kubur kena longgarkan balik. Alright, terima kasih bang. Kaedah yang ketiga. Okey, lagi dua orang. Siapa? Kaedah ketiga. Meh tak apa. Meh. Tak apa, lepas ni abang ni pula. Kaedah ketiga, sekiranya badan dia ni jenazah kritikal, ada penyakit HIV ke, AIDS ke, ada kemalangan ke, bleeding banyak, raput, hancur, terbakar, apa saja kategori kritikal, kita guna kaedah ni. Pertama, sambungkan balik kain ni ke pasal. Sekiranya badan dia besar, guna kaedah ni juga, bersilang. Tapi kalau badan dia normal, kita bentang begini. Dua helai kain di sini. Kain yang ketiga, di atas lapisan kedua letak plastik. Nah, baik. Plastik ini tujuannya untuk mengelakkan luka, pendarahan terkena pada kain kapan. Okey, persoalannya, kenapa saya letak di atas lapisan yang kedua dan kemudian barulah kita letak kain di atas lapisan yang ketiga? Ada atas plastik ni. Sebab apa? Ya, sebab bila jenazah dah siap mandi, badan dia lembap. Plastik bila terkena pada kulit yang lembap tadi, dia akan melekat dan mudah terkoyak. Okey, jadi kita letakkan kain di atasnya, mayat dia letak atas kain, ditutup dengan kain pertama, kemudian baru plastik yang kedua. Maka plastik bila dia tutup atas kain, tidak mudah terkoyak. Ini tujuan dia lah. Baik, mana nak cari plastik ni? Cuba angkat sikit plastik tadi. Aku buat keluar tak apa. Ni saya buat gini kan, nampak faham eh? Mana nak cari plastik ni? DIY tak jumpa. Shopee pun mungkin tak tahulah. Dekat hardware. Ya, orang buat cat ceiling, bersihkan habuk kat dinding. Ini dah plastik dia. Dia satu gulung tu boleh dalam RM15, boleh buat 4 mayat. Dia sebenarnya lebar. Saya dah potong siap saiz kain kapan. Okey. Kalau ni saya potong siap besar kain kapan. Dia sebenarnya lebar. Saya dah potong dah. Okey, kait plastik ni, kalau tuan-tuan rasa pening kepala, apa plastik cakap plastik mayat kan dia tak tahu pula kan. Cakap kat dia plastik shell out. Siapa yang gemar makan shell out ni lah dia. Dia bentang kat meja kan. Ya. Makan dah. Dulu orang guna plastik meja yang putih tu, tapi dia berbunyi, dia kasar kan. Jadi yang ni lebih senang sikit lah, ya, multifunction lah ni kan. Okey, nak letak plastik ni di atas lapisan yang kedua, tak semestinya full. Tengok keadaan mayat. Kalau dia postmortem kat bahagian mana? Dada dan kepala. So letak plastik di antara kepala ni sampai pinggang cukup. Kalau dia bedridden, belakang dia biasa melecet, bedsole kan, luka, so di antara pinggang sehingga ke lutut cukup plastik. Tambah dengan pampers pun boleh, pakai pampers pada mayat. Kalau kaki dia luka, kencing manis dan sebagainya, di antara paha sampai kaki. Maknanya ikut keperluan. Tak semuanya jenazah full macam ni. Yang full bagi penyakit yang kritikal, HIV, AIDS, COVID, ataupun shit out kan, bungkus habis. Okey, ni untuk mengelakkan mayat tadi tu, dia darah dia tu keluar kotor pada kain kapan yang kedua tadi. Alright, selesai. Terima kasih. Nanti tak ada dalam set. Tak ada. Sebab kes kritikal ni kebiasaannya hospital selesaikan.
Jaranglah kita bawa mayat reput berulat datang ke surau. Ada? Jarang kan? Okey, kaedah yang keempat. Tengok, tadi nak tadi kan. Kaedah keempat ini saya akan tunjukkan cara nak buat baju. Buat baju Bang Jo. Okey, macam mana cara dia? Okey, ambil, saya sendiri akan bantu. Okey, kita buka kain ni. Guna kain yang ketiga ni. Okey, kita lipat dua dulu. Okey, hang pegang tu. Okey, samakan dia. Okey, lipat dua dulu. Okey, dah dapat lipatan ni, lipat lagi dua. Yes. Okey, pegang. Baik, samakan dia. Dan di bahagian yang tertutup inilah kita akan buat baju. Buat lubang, okey? Okey, sekejap, bersedia. Okey. Gunting sahaja dekat bucu dia ni. Ukuran tak ada kata spek apa pun. Okey. Bila saya buka, okey, lepas dulu. Okey, begini. Muat tak kalau nak masuk kepala? Tak muat, so kita kena buat collar. Belah tengah collar dia ni. Ke collar. Okey, teruk belanga. Jadilah baju Melayu Johor. Okey, baru muat masuk badan. Try lu. Nampak? Ni free size. Okey, cuba buka tangan. Nampak? Alright, tahun depan Raya Korban buat kurta macam ni je. Okey begini saja. Tak payah nak buat tali ke apa ke, begini saja. Spiderman. Ini Clawman. Okey, terima kasih. Alright, jap. Yang ni sahaja cara kita buat. Okey, untuk menambahkan lagi kekemasan, saya akan letak kapas dekat atas lapisan yang kedua ni. Okey, kapas kita buka. Tak payah menggunakan gunting untuk koyakkan kertas kapas ni. Terus macam ni, keluarkan. Okey, saya akan bentang atas ni bentuk T. T macam mana? Satu untuk kepala dia. Kepala. Satu untuk badan dia. Sampai pinggang cukup. Cukup. Begitu. Kalau badan dia besar, buat double, kiri kanan. Okey, di atas pada kapas ni ataupun di atas kain yang kedua ni, letaklah wangi-wangian tadi. Letakkan serbuk cendana. Serbuk senjana kita letak secukup rasa. Letak separuh lagi nak buat mandi. Okey, yang ni kapur barus dihancur-hancurkan, tabur saja secukup rasa kan. Nak letak apa lagi? Daun bidara ke apa ke, wangian, letak je. Apa-apa saja wangian. Di atas kain yang kedua ni lah baru kita letak baju tadi. Okey, collar yang di atas ni, yang lalu ni di atas. Okey, mana? Okey, buka. Pegang tu. Yang bawah tu. Okey. Tolong pegang ujung. Okey, lubang tu letak di bahagian kapas yang kepala tadi. Macam tu. Okey. Bentang begitu. Okey, yang ni kita lipat sikit. Lipat sikit. Lipat sikit. Okey, lipat lagi. Okey, baik, macam tu je. Okey, apa yang berlaku? Lepas mandi jenazah, dibawa ke sini, baru tutup atas dia. Begitulah kaedah dia. Kain kapan dah siap, kita tunggu pula jenazah baring. Okey, sekarang ni kita bayangkan ni tempat mandi. Jangan kata, ustaz kata mandi atas kain kapan. Tak. Ini bayangan sajalah ya. Katakanlah ni tempat mandi. Okey, Manjo, dipersilakan dengan segala hormatnya. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kain mana? Wah, kain baru. Okey, nah, selimut sendiri. Okey, saya perlukan 3 orang bantu saya. Mak, aku dah mati dah ni. 3 orang, okey bang Satu. Okey, boleh dah. Duduk itu. Mari sini seorang. Kau sini. Duduk sama 3 4. Mandi mayat ni tak perlu ramai. 4 orang atau 5 orang saja.
Kalau ramai bukan memudahkan, menyusahkan. Kita dah bilas sabun kat bawah, ada sabun kat atas. Kita dah bilas kat atas, ada sabun bawah. Adik-beradik 10 orang nak mandikan ayah seorang. Jadi 10 orang 20 tangan. Dah macam kilang dah kan. Jadi tak memudahkan, menyusahkan. Jadi macam mana kalau nak buat anak ramai? Bergilir. Okey, 1 2 3 4. Okey, lepas ni dah tengah-tengah mandi ni, bagi peluang adik-beradik lain pula masuk. Keluar dulu. Ya, jangan ramai-ramai. Saya sebagai orang yang menguruskan jenazah, kalau keluarga dah minta saya uruskan, saya buat peraturan begitu. Ramai adik-adik dia, ada 15 orang. Tolong keluar. Saya nak 5 orang je sini. Dia tak nak keluar, bawa keras je kan. Tak nak keluar, saya keluar. Okey. Baru dia tahu kan. Okey, tu bergila-gila. Tukang mandi tu lah yang kena menentukan. Jadi tukang mandi yang utama, tekong ni kan, dia kena duduk sebelah kiri mayat. Ni kiri mayat ni. Kenapa? Senang nak cebok guna tangan kiri. Kini. Cuba kalau saya duduk sana, begini tangan saya. Kan? Jadi kita logiknya kat sinilah. Alright. Sekarang kita dah ada anak-anak dia dah sini. Anak sulung, anak nombor 2, anak angkat, anak tiri. Jadi dah macam-macam anak datang. Okey, kita buka baju dan seluarnya dulu ya. Dia redha. Okey, kata kalau dah buka baju dan seluar, okey, kita tutup bahagian pusat hingga lutut saja begini. Okey. Baik, minta baju gayung tadi. Sediakan air. Tak perlu terlalu banyak baldi. 1 baldi 1 gayung cukup. Pakai pipe. Boleh juga tu untuk mandi. Untuk bahan-bahan yang kita nak gunakan. Okey, 1 baldi kita campurkan kafur barus secukup rasa. Cendana letak secukup rasa. Air bawah tuang. Apa lagi? Daun bidara ke apa-apa rempah tu semua letak dalam ni. Penuhkan air. Dah penuh, kita kacau. Kacau sehingga naik bau, warna dan rasa. Baulah. Wangi. Warna. Baru sudah hancur dalam. Dia akan hancur sendiri, dia akan larut. Warna, tengok warna kuning. Rasa. Bukan rasa begitu. Rasa maksudnya dah hancur semua bahan-bahan tadi. Dah larut. Okey, kita panggil naik apa? Siapa tahu? Air 9. Kenapa air 9? Dia tahulah pasal tukang mandi. Kenapa air 9 tu Haji? Ya, betul. 9 kali jirusan. 3 kanan, 3 kiri, 3 tengah. Kalau terlebih 10 macam mana? Kaut balik air tu. Kalau terlebih, tambahlah satu lagi 11. Sebab 9 tu sunat ganjil. Nombor ganjil. Tapi tidaklah wajib. Kalau kata alamak tinggal 8 je ni, tak apalah, 8 pun boleh. Persoalan dia, kenapa 9? 7 pun ganjil juga, 11 pun ganjil juga. Kenapa disebut air 9? Sebab sedap disebut. Ada pernah dengar negeri 7? Negeri 9 ada kan? Itu saja kan. Jadi air 9 lah nama dia. Air 9 ni jurusan yang terakhir. Dah bancuh, letak tepi dulu. Gayung, lepas habis baru kita buat ni. Ambil gayung, sabun, cecair ke, jenis buku ke, tak kisah jenis apa pun. Nak pakai sabun, dia suka pakai apa, semua pun orang je pakai mandi. Pakailah apa, Shokubusu ke, Johnson & Johnson ke, dia siapa kan, tak kisah, Lifebuoy ke, Fab ke, Breeze ke, terpulang. Letak dalam ni. Lepas tu kain rancuhan ni tabang air. Buat air sabun. Okey, sekarang nak mandikan jenazah. Sini pakai pipe ke gayung? Pipe ya? Okey, kalau pipe kita guna pipe. Kalau gayung, entah. Kalau gayung, perlahan lalukan air. Jangan kita buat macam kita mandi kat kampung tu. Kebus. Perlahan-lahan. Kalau guna pipe, kata korang ni pipe jangan laju sangat, jangan perlahan sangat. Cuba buka bang, action sikit. Laju sangat. Dah macam car wash dia buat. Sakit mayat tu. Cuba buka air bang. Slow sangat pula. Meletik-letik, sakit hati kita. Cuba buka bang air.
Okey. Air sederhana. Air sederhana dia bukan kadang-kadang bahaya. Orang bila air sebelah tutup pipe, puff, melompat kan. Kadang-kadang ada yang bersambung pipe tu kan. Jadi sebab tu kadang-kadang kita cover dengan kain untuk mengawal. Tidakkan dia memancut habis kan, kesian mayat kan. Alright, ni betul-betul leno ni. Okey. Antara adab kita nak mandikan jenazah, kita kena tahu nama arwah. Nama apa tadi? Jangan tanya mayat. Kau menjawab mayat tak cukup tanah lagi. Tanya waris dia. Apa nama ni tadi? Johari. Johari, begitulah. Jangan tanya mayat kena faham tu. Okey, buka air. Nak mandi, niat itu tidak dikhususkan lafaz ataupun tak, hati pun tak apa. Kat hati pun terlupa pun tak apa. Cuba bayangkan, dah siap mandi, dah kafan, baru teringat, ya Allah, aku lupa niat. Tanya, kau dah niat dah? Dah niat? Semua tak niat. Habis macam mana nak buat? Buka balik, mandi sekali lagi. Mustahil lah kan. Jadi perbuatan kita sudah dinilai sebagai niat. Jadi kalau kita nak buat niat, pula tu sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala, itu pun dah boleh. Amin. Mulakan daripada bahagian atas adabnya. Boleh je daripada bawah, tapi adabnya di atas lah. Okey, buka air kan. Jangan masukkan air ke hidung dia. Close it. Memang akan keluar air, tapi menyakiti mayat. Cuba kalau orang hidup kita itu menjerit kan. Orang mati, dia pun sakit juga. Perlahan kat muka dia semua. Okey, lalukan tangan dia, cacalah ketiak dia semua. Ya Allah, inilah penggali kubur kita. Ya Allah, dia dah tak ada siapa nak gali kubur dia. Okey, sampai bawah. Jangan boleh nak lalukan air ke atas ni, tapi kadang-kadang ada kain yang jenis ada lilin. Kan lilin, kain baru kan ada lilin kan. Jadi kita letak air begini juga. Aurat kena jaga. Okey, air dah rata, sekali jalan je. Seminit pun dah siap dah air. Okey, kemudian bagi waris-waris kain. Gosok perlahan bang ambil sabun ni, gosok perlahan. Nah, bagi peluang pada waris. Air sabun je kan? Ni sabun dah ni. Gosok perlahan. Gosok. Kita dah tanya-tanya dah. Nak buat perlahan kat kepala dia semua. Gosok saja. Sementara waris-waris lain sedang menggosok, tukang mandi dia kena bersihkan bahagian kemaluan dia. Buka. Hehehe. Pinjam kain tu jap. Okey. Dia tak boleh tanpa lapik sekurang-kurangnya pakai kain atau paling baik glove. Okey, glove dia yang ni. Kenapa kain putih? Yalah. Kalau boleh pakai kain putih macam ni sebab apa? Kita nak tahu ada najis ke tidak. Kalau kain buam ni kita tak nampak. Okey, abang pegang ni, saya nak lalukan ni. Jangan risau, saya tak buat betul-betul. Lalukan dekat bawah. Okey, kita pun bersihkan. Urut sebelah kiri yang saya kata tadi. Urut ke bawah. Begini. Tak nak buat betul-betul kan terkeluar kan. Tengok. Pelan-pelan. Kita tengok balik kan. Nah, sebeban kan. Bersihkan, ambil air sabun balik, buat lagi. Batas yang digunakan satu ruas ni lah. Okey, boleh tak tukar mandi tengok aurat dia? Tak boleh. Tukar soalan sikit. Boleh tak Tok Mudim tengok aurat orang? Boleh. Tok Mudim haram sebenarnya tengok aurat orang. Dia pergi ke Aeon tu, kau dah sunat belum? Tengok. Aku Tok Mudim. Boleh tak? Tak boleh lah, pasal bukan waktu nak sunat. Walaupun dia title Tok Mudim antarabangsa kan. Jadi time sunat baru boleh tengok, harus untuk dia. Kalau Tok Mudim kata tak boleh tengok juga, berangkat ke hospital Tunku Jaafar. Jadi faham kat situ, ada keadaan yang mengharuskan, ada keadaan yang dilarang. Jadi tukang mandi boleh tengok sekiranya ada keperluan. Dia tengok, pula banyak najis ni. Ada luka sini, baru nampak. Kalau tidak tak tahu. Kita letak tangan bawah dubur dia ke apa macam mana? Sebab nak Dekat celah dubur tu, kat lubang tu. Lubang. Saya nak bagi action kan. Yalah, dubur tu. Betul. Tapi satu ruas ni je. Sikit je. Baik. kita tak tahu Batas. Ginilah. Sini. Sikit je. Okey. Ustaz, kalau kes orang yang gemuk dia saja, dia punya papan punggung tu dia dah melekat. Okey, bagus. Sebab itu kita kata mandi mayat ni dia tak macam mandi wajib.
mandi wajib ni celah pelipat semua kena. Kok badan mayat tu besar, poho 18 lipat. Macam mana nak buat? Diselak air poho tu, ada lagi. Sampai ke dasar tu. Arwah waktu hidup tak sampai dasar tu pun. Kita dah sampai. Jadi tak payah sampai begitu. Ratakan air di kawasan yang boleh kita capai saja. Makna kalau badan dia besar, setakat yang mana boleh lah. Tak payahlah kita masuk ke bawah kain tu tengok. Tak payah ya. Jadi tukang mandi boleh tengok sekiranya ada keperluan. Orang lain tiba-tiba waris kata, saya nak tengok, dia haram. Walaupun dia waris. Sebab amanah dah diberi dia sendiri. Sebab tu tukang mandi kena orang amanah jaga. Kena tengok, dia pastikan oh ada najis. Dia je lah yang tengok. Maknanya nak tahu sama ada najis ke tidak bergantung pada dia. Dia yang kena pastikan. Okey, dah clear, dah bersih dah. Agak-agak kalau najis tak uti-uti keluar, ambil kapas, sumbat kat dubur tu. Sumbat. Ini tak apa selagi boleh. Kan? Dah penuh, bersihkan luar tu, tutup kaki dia, simple. Kalau perlu pampers, pakai pampers untuk mengelakkan bocor. Ataupun plastik. Tengok keadaan. Okey, dah siap. Rapat kaki dia balik. Okey, bilas balik air sabun tadi. Air sabun kita bilas sampai bawah. Siap, tu je. Belakang belah bawah tu? Itu belah atas je dulu. Belakang belum lagi. Okey. Belakang kalau darah hidung keluar kita sumbat. Tu kejap lagi. Kita nak pusing ke sini, ke kiri, maka lebihkan kain sebelah kanan. Sebab nanti nampak punggung dia. Okey. Jaga. Cara mudah ialah kaki disilangkan. Angkat kaki ni. Kita pegang tangan dia, ngiring. Pegang untuk buat lapik. Okey, begini. Jadi orang belakang, orang sebelah sana ratakan air dulu. Daripada atas sekali jalan je. Sambil-sambil tu gosok-gosok semua. Kalau ada stiker ke ada plaster belakang badan dia ni, cabut. Kalau ada luka ke apa, jangan gosok. Lalukan air je. Kemudian gosok badan mayat dengan air sabun. Gosok je. Gosok perlahan, terus ke bawah. Kalau ada luka, perah je air sabun tu. Okey, lalukan air balik, bilas balik. Bilas air kat lantai kat bawah tu pun kita tolak juga air sabun tu. Tolak semua. Okey, dah settle, baring balik. Tu je. Seminit je dalam lepas. Darah tu biar je lah. Tak gosok lah kalau dekat. Biar je. Okey, sekarang nak mengiring ke sana. Kaki sana pula bersilang. Okey, lebihkan kain ke sini, kaedah yang sama, pusing ke sana mayat. Okey, lepas. Okey, ratakan air sampai bawah, lalukan dekat betul-betul bawah kain dia semua. Mana kain? Okey. Gosok sekali jalan je. Tak payah ulang. Kita bukan spa sekali jalan je. Dan lepas tu bilas balik air dia. Lantai semua tolak. Waktu dia mengiring inilah kita bersihkan mulut dan hidung dia. Bukan waktu terlentang, waktu mengiring. Okey, kita lalukan air kat hidung tepi ni. Korek sikit. Guna kain ni korek sikit. Tekan sikit hidung dia, tekan sikit supaya keluar kahak semua. Mulut dia pun kita masuk. Cungkil kan. Kalau mulut dia boleh terbuka, kalau tidak dah kancing, gigi je lah. Bersihkan kahak yang apa ada semua situ, dah confirm tak ada apa dah, baru kita baringkan dia balik. Saya gunakan air yang pipe tu lah yang guna kain-kain banyak ni. Okey, baring. Jadi selesailah mandi mayat yang wajib. Itulah. Sifir dia mudah je, formula dia mudah je. Ratakan air, sabun, bilas. Apa dah? Rata air, sabun, bilas. Itu saja. Dia tak kata kena ratakan celah kuku, celah telinga, tu tak perlu. Ya. Ketika Nabi minta orang perempuan yang mandikan jenazah anaknya Zainab, Nabi kata mandikanlah dengan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali jika kamu perlukan. Apa yang maksud 3 kali, 5 kali, 7 kali tu? Iaitu gayung 3 kali jurusan. Kan? Kenapa sikit sangat 3? Sebab mungkin faktor ketika itu tanah terhad, air terhad, sumber air terhad. Dan yang kedua nak menunjukkan bahawa mudahnya urus jenazah tu, tak perlu detail. 3 gayung dah cukup dah. Janganlah tuan-tuan pegang pada 3 gayung tu. Lepas ni Abang Jo kata 3 gayung je untuk mandi. Dah. Setiap mayat yang mandi kat saf ni 3 gayung je. Tak logik lah pula. Jadi makna kata tempat kita ni air masih ada sumber. Maka buatlah yang sebaik yang mungkin, tapi tak perlulah terlalu terperinci sangat. Okey, kena faham situ je. Mandi air, ratakan dia bahagian yang boleh dicapai. Ustaz, yang mandi wajib? Dia lain. Mandi wajib tu kita yang hidup. Jenazah tak ada mandi wajib. Mandi jenazah tu lah wajib dah.
Maksudnya tak kisahlah kalau dia berada dalam keadaan haid ke, dia dalam keadaan berhadas, maknanya tak sempat mandi wajib ke, pun mandi macam tu je. Ya, itu dah melepasi dah dia. Alright, kita dah selesai mandi. Yang kedua, sunat kita wudukkan dia. Wuduk hukumnya sunat pada siapa? Orang yang mengambil. Maknanya kalau saya ambil, saya dapat pahala tu. Si mati dia tak ada apa-apa dah hukum. Okey, kena jelas itu ya. Lepas tu wuduk lah. Wuduk di kawasan yang boleh capai lah. Tak payahlah buat sunat-sunat wuduk. Sunat-sunat wuduk kumur. Wacak bola. Tak boleh. Sahaja aku wudukkan mayat ni kerana Allah Ta'ala kat muka. Serap. Ke tangan kanan, tangan kiri, kepala dia. Ambil sunat dia kanan, dia kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Selesai. Okey, yang ketiga, air 9 tadi. Air 9. Dia tidak wajibkan kita 3 kanan, 3 kiri, 3 tengah. Tu kaedah. Kalau kita nak buat ramai ni waris-waris ni, kita seorang satu je lah. Okey, saya ambil satu. Sampai yang anak terakhir. Dah habis dah. Ada sikit lagi. Bila hujung-hujung ni lah yang akan keluar sekedap-sekedap tadi. Okey, sedap. Wih. Sakarat. Betul-betul tidur. Jadi sedap tu kalau kena pada badan muka. Tak payah lap, tak apa, sebab wangian. Okey dah selesai dah mandi jenazah. Itu je. Masih lagi dalam keadaan kain ditutup lah. Tutup ni kain ni. Jangan dialihkan. Itu lalu letak kain. Kalau mesti kata nak lalukan air, selak sikit. Kita bukannya basuh atas ni, selak sikit je. Begitu ya. Baik, sekarang kita nak lap jenazah. Kain tuala. Okey. Kain yang basah ni kita ganti kain yang baru. Ambil kain batik yang baru, letak balik sini, kering, lap dulu jenazah. Lap jenazah jangan kita buat macam kita lap badan kita lepas mandi. Sini gosok kan. Kasar. Tacap-tacap je. Okey, tacap perlahan. Dah lap semua. Lepas tu kat belakang pula. Okey, kain yang sama. Kaki dia kita mengiringkan, lebihkan kain ke sana, pusing sini. Lap belakang mayat tu perlahan. Dia lap daripada atas sampai bawah. Lantai tu pun lap juga. Guna kain yang sama tak apa, sebab lantai bersih, air bersih kan. Sampai bawah. Okey, dah siap. Mengiring pula sebelah sana. Menyesal jadi mayat. Diuli-uli macam tu je kan. Okay. Kita lap lantai. Biasanya bila mengiring, air akan keluar ikut hidung dan mulut lagi. Okey, kita pun lalukan air bersih. Bersihkan kahak ke apa yang keluar tu. Sekiranya perlu letak kapas. Kadang-kadang darah tak henti keluar, letak kapas kat hidung dia. Okey, sebelum kita baringkan mayat ini, kita ambil kain kemban. Okey, kain kemban. Berapa panjang kain kemban tadi? 1.5 meter. Cukup untuk tutup badan dia. Kalau perempuan pun cukup juga. Okey, buka kain ni, kita lipat separuh begini, letakkan di belakang badan dia. Letak. Okey, baringkan dia. Baring. Kemudian orang sebelah sana ambil kain tu. Dah terbentanglah dia di atas kain. Jadi kalau jenazah perempuan, kita kena jaga aurat. Jadi kalau boleh jangan sentuh badan dia kalau nak angkat. Sebab orang perempuan dia tak mampu nak angkat ke tempat kapan. Jadi dipanggil orang lelaki. Jadi orang lelaki ni kalau yang bukan mahram, macam mana? Kita pegang kain je. Okay, tutup badan arwah ni semua, tutup habis. Semua tutup. Tangan kiam. Okay, baik. Panggil ramai-ramai orang, tolong angkat. Caranya ialah gulungkan begini. Okay, minta seorang sini. Sini. Okay, tangan sebelah pegang kepala. Okay, minta seorang lagi sini, tengah-tengah kat saya ni. Sini belakang. Seorang lagi sini. Tolong angkat mayat ni. Nak bawa ke tempat kapan? Memang. Gulung sikit. Okey, cover kepala dia. Okey, angkat, bawa ke tepi dulu. Ke belakang sikit je. 1, 2, up. Okey, daripada tempat mandi ke belakang sikit. Belakang. Okey, nak bawa ke tempat kapan? Okey, sini. Okey, letak sini. Kepala dia dekat lubang ni. Macam tu. Okey, boleh Okey, ngam. Okey, letak. Baik. Kaedah yang saya gunakan ini, mengangkat jenazah dengan kain. Okey, sebelum kita nak buka, kena halau balik AJK tadi. Okey, dah sudah, tolong keluar ya. Macam tu. Okey, tak apa, boleh duduk, tak ada masalah. Cuma nak katakan bahawa jangan buka kain yang tutup ni selagi ada orang lain.
Biar waris saja. Takut ternampak aurat dia. Okey bang, tolong keluar dulu ya. Terima kasih bantu. Macam tu maksud dia. Okey, sekarang kita nak kembankan dia. Kain ni walaupun nipis tapi mampu mengangkat jenazah sehingga 200 kg. Yakinlah insya-Allah. Saya pernah angkat jenazah arwah almarhum Abam Boceh. Saya uruskan jenazah dia. Orang kata, "Macam mana nak angkat ni? Payah." Kita guna kain ni. Boleh ke Ustaz? Boleh. Kita angkat jenazah, lepas tu letak sini. Alhamdulillah boleh menampung. Dengan syarat teknik dia. Jangan tarik tegang macam ni. Dia tercarik. Kita gulung sikit. Biar dia tegang sikit. Okey. Satu. Yang kedua, jangan jauh sangat tempat mandi dengan kapan. Mandi kat belakang sana, nak kapan kat sini. Sampai kat pintu tu dah barai dah. Maknanya yang berdekatan lah. Ya. Okey, kita kiamkan tangan dia. Sekarang kita nak kemban dia. Kemban daripada belah kiri dulu. Tutup dulu belah kiri. Belum lagi. Tutup belah kiri dulu. Tutup belah kanan. Kiri dan kanan kedudukan macam kiam. Okey. Kemudian barulah orang yang bawah tarik kain tu. Okey, tarik. Tu seluar tu. Bukan. Baik. Ingat seluar. Okey. Baik. Abang duduk sini, duduk takut orang belakang tak nampak. Sila Okey. Bila kita buat begini, maka ada orang kadang-kadang dia nak letak kapas di atas badan terus. Okey, boleh macam tu, tapi risiko dia mungkin takut aurat ternampak. Saya sarankan letak kapas di atas kemban. So tak payah buka, orang tak nampak. Saya akan buat begini. Terus tutupkan di atas badan dia. So risiko nak nampak aurat tu rendahlah sikit. Tutup terus. Boleh buat macam tu. Okey, habis. Okey, buat penuh sampai kaki habis. Saya tak buat betul-betul lah, kesian dia. Menawar hidup lagi kan. Di atas kapas ni nak letak serbuk cendana, kaf barus lagi pun boleh. Okey, kemudian baru kita tutup baju dia ni. Lalu ke kepala tu. Nampak? Atas dan bawah samakan. Ni, atas dengan bawah. Okey, tutup di atas sini. Kiam jugalah. Kiam juga. Kalau badan dia besar, tak boleh nak tutup macam ni, selip kat belakang dia. Selip belakang ni. Okey, baik. Tuan-tuan ya. Tengok dulu. Okey, begini. Tebal tak kain ni? Okey, berapa lapisan dah ada? First kita kira 1, 2 kemban. 2 lapis. Kemudian kapas 3. Ni baju ni 2 lapis kiri kanan. 4 campur 3 7 lapis dah tutup badan mayat. Nampak tak aurat dia? Belum kira lagi 2 lagi ni. So campur lagi 2 kiri 2 kanan, 4 campur 7 11 lapisan atas badan mayat menggunakan 10 meter kain dia. Itu saya kata lelaki dan perempuan sesuai kaedah ini. Okey. Pakai kalau tak nak yang tadi dipakai baju. Dipakai kain yang buat baju ni. Kalau dia nak pakai baju sendiri boleh. Masalahnya macam mana nak sarung pada mayat? Nak kena bangunkan dia balik ke? Jadi kita biasanya gunting kat tepi. Jahitan dia kan masuk ikut tepi. Sebab tu orang kata mayat tak boleh pakai baju berjahit. Bukan sebab hukum, tapi macam mana cara kita nak masukkan. Ya, yang tak boleh pakai berjahit ni apa dia? Orang buat umrah haji tak boleh ihram, tak boleh pakai berjahit kan? Dalam ihram orang mati boleh. Saya nak pakai seluar jin pun boleh pada mayat. Tapi macam mana nak sarung seluar jin kat mayat? Itu persoalan dia. Ya, hukum membenarkan, tapi macam mana kaedah kita nak buat? Kena faham itu. Okey, sekarang saya nak buat kepala dia pula. Okey, saya akan duduk sini. Okey je. Okey. Nyenyak dia tidur. Oh, sedap. Okey. Ni tutup saja kepala dia. Macam ni. Tutup saja begini. Okey. Ambil kapas lagi. Rambut dia nampak ni. Okey. Okey, saya keluarkan kapas lagi. Saya lipat ujung sikit. Nak nampak nak cover yang bulu-bulu ni. Tutup. Selit saja bawah kepala dia. Alright, begini. Okey, kemudian kita ada yang ketiga, apa dia? Serban. Dah guna tak? Okey. Serban ni dia begini, 1 meter bidang 60. So kita potong 2. Okey, dia dah potong kat sini, koyak je. Okey.
Okey, abang ambil ni. Okey, yang ni kita lipat. Gulung dia, lipat macam ni. Satu, lipat begini. Okey, lipat macam ni. Okey, abang lipat sampai habis. Saya kat sini saya lipat 3 je. Okey, kenapa saya lipat 3? Okey, begini. Nak pakaikan kepada kepala dia. Kaedah ni sesuai untuk lelaki dan perempuan. Letak dekat tengah-tengah macam ni. Tegakkan macam ni. Pastikan di tengah-tengah ni tajam. Kalau tidak, dia tiup. Bagi kemas. Tangan ni kita pegang, rabung betul-betul mana telinga dia. Macam tu. Telinga dia kan. Okey, angkat kepala sikit, selitkan. Selit. Rambut dia panjang pun kita boleh. Okey, letakkan. Okey, adjust balik. Bagi cantik. Comel. Ya Allah kan. Jangan tiup pula. Okey, kain yang ni pula kita akan letak dekat bawah dagu dia. Jadi kalau mulut dia terbuka, pakai ni je. Nampak? Yang ni selit sahaja di belakang dia, kepala dia ni, tak payah ikat. Macam ni. Nampak kan comel tu? Nampak? Dan kita ambil kain selai. Mana kain tadi, kain gosok tadi? Ada sana. Ambil selai je. Okey, ambil kain dalam sebesar tapak tangan macam ni. Selai je kita minta. Okey, biasa orang letak kapas kat muka. Saya tak sarankan letak kapas, sebab kapas ni melekat kat muka. Letak kain. Orang datang nak tengok, buka saja begini. Waktu ni lah, ataupun waktu kapan nanti lah kita akan panggil waris. Okey, pakaikan celak, minyak wangi semua, letak minyak wangi, celak semua boleh. Okey, kalau ada keperluan letak kapas, letak kapas. Kalau tak perlu, tak payah. Tengok pada keadaan. Panggillah waris-waris tadi. Okey bang, sabar ya. Sayang arwah dia. Sayang. Walaupun bawa sampai boleh. Cuba betul. Mari sini walaupun angkat. Jangan sedih. Okey bang, di sini. Dua lagi. Ingat. Sabar ya. Ya Allah. Jangan nangis, sabar. Ya Allah. Mari sini, ya Allah. Ya Allah, cium pipi dia betul-betul. Cium pipi dia betul. Ada lagi waris lain? Habis dah waris? Habis dah, tak takut. Okey, dah tengok semua, tutuplah dia kan. Tapi sebab dia masih bernyawa, jangan tutup. Okey, abang kat ujung kaki. Cara nak tutup pula, okey, kita ambil selai-selai daripada belah kiri dulu. Kiri dulu, tutup. Okey, tutup kiri. Okey bang, ambil kain ni, selit. Ni belum lagi. Tutup kain tu, selit bawah dia. Selit bawah dia. Alright. Okey, cekak dia. Okey, begini tutup. Okey, saya buka muka sikit. Okey, satu. Yang kedua. Okey, nampak? Alright. Nak apa ikat apa kafan ni, jangan ketat sangat. Ketat bawah, selit bawah. Jangan ketat sangat. Ada orang yang saya jumpa, ni dia tak nak kedut-kedut. Tarik sampai nampak bentuk badan. Dia kata, saya tak suka kedut-kedut. Teman-teman dia bekas askar. Saya nak straight. Dia ingat mayat ni badan uniform. Tak nak kedut-kedut. Buat saja, letak saja perlahan, jangan menyakiti mayat. Okey, baik. Sekiranya kain ni tak cukup, ataupun kain sana tak cukup nak ikat, jadi kita adjust. Okey, abang duduk atas kain ni. Duduk atas kain ni, duduk. Tahan kain ni, duduk. Okey, tengok kaedah saya ni. Okey, abang tahan bawah kaki. Kain. Tak payah pegang yang tu. Okey. Pegang betul-betul kat kepala dia ni, buat kaki kuda sikit, tarik. Begitu. Okey, cuba membuat. Bawah pula, tarik perlahan. 1 2 tarik. 1 2. Okey, sikit lagi. Kaedah ini tak menyakitkan mayat. Tanya dia, sakit tak? 20 tahun saya buat kerja ni, tak ada satu pun komplain. Kalau ada yang komplain, tu last saya buat. Okey, setakat ni okey. Alright, okey, dah adjust tu dah boleh. Baru kita ambil yang last. Okey. Kita tarik ni untuk apa? Adjust kalau tak boleh nak tarik, nak ikat ni. Bawah tu tak boleh nak ikat. So adjust macam tu. Bukan nak main-main Okey, selit bawah. Selit yang tu dulu. Begitu. Okey. Alright, tak apa. Okey, maju.
Kalau okey buat good. Okey. Tak beritahu. Alright. Okey, kemudian kita ikatkan di sebelah kiri. Yang tu ikat biasa. Ikatan ribbon. Ha ni. Ni sana. Ambil tali ni, bawa sana. Kenapa ikat kiri? Senang nak buka. Tu pinggang. Tu lain diikat tau. Pinggang sikit. Ni bang, atas sikit. Ni kat tangan dia ni. Ni kat tangan gini. Yang tu kat pinggang. Tu kat pinggang tu lain tu, atas sikit. Lain macam pegang. Okey, ikat jangan ketat. Ikat biasa dan ikat ribbon. Simple hidup. Sebab apa, dalam kubur orang nak buka balik senang. Kalau kita ikat mati kat sini, dekat kubur nanti 3 orang dalam kubur tu menyumpah kita. Cila kau sapu ikat mati kan. Tahulah kita nanti. Okey, yang bawah buat bunga sikit. Cantik sikit lah. Kembangkan. Masya Allah. Okey, kemudian atasnya taklah minyak atar, minyak wangi apa bagai. Kemudian letakkan selai kain lagi. Ambil kain batik tu bang. Kain di atas mayat namanya tasjiyah, sunatnya. Okey, letak atas mayat. Okey, bentangkan sampai bawah. Okey, masuk. Selip begini. Dah siap. Okey, itulah dia pengurusan jenazah, mandi dan kafan. Boleh balik. Boleh. Solat dulu. Walaupun lepas zuhur baru nak ke bumi, kita solat dulu, okey? Mari kita solatkan jenazah ni. Okey. Boleh? Dah selesai dah? Boleh kita angkat jenazah guna tu, canvas. Boleh? Ambil canvas biru tu. Ni ada sekali dalam tu. Dah package. Tak ada. Oh, tak ada. Dulu saya ada letak, tapi harga kos naik. Orang nak kekal harga yang sama, so saya buang lah barang. Okey, baik. Okey. Kita ngiringkan mayat sikit, terbalik. Ni dulu atas. Okey. Cara mudah ialah gulung yang di separuh. Okey, ngiring. Macam ni. Okey, masuk bawah dia. Kat. Okey, dia betul-betul menjiwai watak ni. Okey. Alright, dia tak tidur orang tadi, siap-siapan semua kan. Ni waktu dia. Okey, tolong angkat, kita bawa ke depan. Ke belakang sana. Boleh oi berayun. Okey, bawa ke sana. Sorry. Depan tak? Sini. Okey, kita ada satu jenazah lelaki. Okey, saya nak kepala sebelah sana makna pusing. Okey, ramai yang datang ni semua saudara mara je. Okey, letak dulu. Tak. Perlahan. Okey, baik. Masih. Alright, kita nak solat jenazah. Okey bang. Duduk depan. Yang belakang sambung. Ni depan. Depan. Gitu. Okey, semua belakang ni imam. Gitu. Okey, yang belakang boleh ikut juga kalau nak ikut. Okey. Sunat solat jenazah ni 3 saf. Untuk kenal, namanya Johari tukang masak kita dan juga penggali kubur. Kalau laki-laki belah sini. Okey, ini saya jelaskan. Alright. Solat jenazah, tuan-tuan, banyak yang akan timbul persoalan kepala mayat belah mana? Kanan ke kiri lelaki? Biasa orang akan nampak kepala mayat lelaki sebelah kiri, kepala mayat perempuan sebelah kanan. Okey, di manakah sumbernya? Kalau kita rujuk kitab-kitab lama, dia tulis begitu. Bila saya kaji balik, rupanya itu adalah kaedah. Dia tak salah. Kaedah tu memudahkan orang yang kemudian. Kepala belah mana? Belah kiri. Oh, lelaki. So itu memudahkan orang untuk nampak.
apakah yang lebih dekat dengan sunnah? Dalam hadis tak menyebut kedudukan mayat, dia sebut mayat tu di hadapan imam saja. Jadi yang dekat dengan sunnah, kias dia apa? Pertama, Nabi selalu mengutamakan sebelah kanan dalam banyak hal. Kedua, jenazah lelaki dan perempuan dikubur semua kepala belah kanan. Ketiga, kita tengok macam mana masyarakat yang lain, contohnya di Mekah, Madinah, mayat semuanya kepala belah kanan. Jadi kalau kita ambil kepada yang lekat dengan sunnah, begitulah dia, kanan. Lelaki dan perempuan duduk belah kanan. Adapun demikian, kalau nak kata tak, saya nak letak belah kiri juga lelaki, terpulang, bukan satu kesalahan, ya. Jangan digaduhkan bab tu, ya. Yang penting mayat tu dibaring, jangan ditogakkan mayat. Dah adil kan. Okey. Yang disebut dalam sunnah secara jelas ialah kedudukan imam. Ketika Nabi solatkan jenazah lelaki, Nabi berdiri setentang dengan kepalanya atau bahunya. Jika Nabi solatkan jenazah perempuan, Nabi berdiri setentang dengan pinggang dia. Begitu kaedah dia. Kedudukan mayat yang mana kalau ramai, disebut kalau ramai itu macam mana? Sama macam kedudukan mayat di dalam kubur. Contohnya yang meninggal itu satu keluarga, suami, isteri, anak-anak. Maka kedudukannya ialah bersebelahan. Nak solat jenazah pun bersebelahan. Okey, jenazah suami, kemudian isteri, kemudian anak-anak. Ataupun kita utamakan kalau ramai-ramai ni kawan-kawan meninggal, sesiapa yang paling alim, yang paling pandai Quran, hafal Quran, di depan. Kemudian yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Dia bukan memanjang, ikut sunnah asal. Adapun demikian, jika tempat tu sempit, ramai orang datang, maka mustahil kita nak buat sebelah-sebelah, ruang tu dah makan banyak, maka dibolehkan kita buat memanjang. Afdalnya kehadapan, bukan memanjang. Tapi tak jadi kesalahan kalau memanjang juga. Kita faham itu, ya. Baik, solat jenazah ada berapa rukun? 7 rukun. Pertama, niat, berdiri tegak 4 kali takbir, dan setiap takbir bacaannya pertama Al-Fatihah, takbir kedua selawat, ketiga doa, keempat salam. Alright. Okey, nanti saya akan bagi tahu pula kedudukan tentang bacaan semua, sebab saya nak cepatkan kesian dia ni. Alright. Sekarang ni kita nak tahu situasi dalam kubur pula. Okey, angkat jenazah pusing sebelah mana pula? Ni nak bagi senang nampak. Angkat ni sebelah ni. Pusing kepala sebelah sini. Jaga. Okey. Satu doa pusing, ya Allah kan. Okey, letak dulu. Alright. Baik. Saya perlu 3 orang saja. Okey abang, duduk melutut sini. Ni, bang. Sini, duduk sini. Menghadap sana. Okey. Saya nak bagi gambaran kebumi jenazah dalam kubur. Okey, dalam kubur Okey, 3 orang ni standby dalam liang nak menyambut jenazah. Okey, buang kain batik tu dulu untuk tepi. Okey, saya skip dulu yang ni, nanti kita ulang balik. Okey. Pengumian ini berlaku lepas mandi kafan dan solat. 3 orang ini dia mesti menghadap kiblat nak menyambut jenazah. Okey, kedudukan yang paling sesuai ialah tangan kanan bawah, kiri atas. Okey, tentang tali. Tali ni kita boleh buka daripada atas kubur, boleh buka dalam kubur. Tengok pada keadaan. Okey, tangan kanan bawah, kiri atas. Kanan bawah, kiri atas. Okey, daripada situ mayat ni senang begini, dia senang mengiring. Cuba mengiringkan dia ke kanan. Itu ke kiri, kanan. Pasal apa dia jadi ke kiri? Sebab dia daripada bawah. Kalau dia daripada atas, dia akan mengiring begini. Okey, iringkan betul-betul kanan. Wajib mayat itu betul-betul menghadap kiblat, tak boleh terlentang. Maka orang atas bantulah dengan mengepal tanah, letakkan di belakang badan mayat. Muka tak wajib buka. Yang wajib buka muka dan kepala adalah orang yang mati dalam keadaan ihram. Orang biasa yang di luar ihram tak wajib buka muka, tapi sunat sahaja. Kalau boleh buka, bukalah. Tapi kalau mayat tu mayat kritikal, tak payah buka, biar saja. Maka buka tali tu juga time tu. Longgarkan tali. Tali dilonggarkan saja, tak payah bawa keluar. Okey. Lepaskan saja tali tu. Macam tu je. Atas kepala ni. Ni kepala ni, bawah kaki. Okey, dah confirm mayat tu tidak terlentang, barulah kita 3 orang ni naik atas. Okey, yang letak tanah kat hidung ke apa tu, itu bukan perkara yang diwajibkan. Okey.
letakkan dan buka muka je dah cukup dah. Tapi nak letak tanah boleh juga, tapi tak wajib, ya. Kemudian papan lahat pun diturunkan perlahan-lahan. Sini lahat tengah kan, kubur sini lahat tengah ke lahat tepi? Lahat L ke lahat lurus? Macam ni kan? Terajuk? Oh, dia sendiri bercakap. Okey, dia penggali kubur, dia tahulah kan. Okey, papan lahat diletakkan. Kemudian tanah yang pertama tu adabnya jangan bagi berbunyi, gerbuk. Biasanya orang lapik dengan tikar ke apa. Sebab apa? Adab kita tak nak bagi, sebab pendengaran si mati ni kembali, dia dengar apa yang berlaku. Okey, kemudian turunkan perlahan. Kemudian dah rata air tanah dekat atas papan tu, baru kita kambuskan macam biasa. Selesailah pengebumian kita. Tinggikan dalam sejengkal. Baik, baringkan dia balik dan tolong buka sian dia. Ya Allah, hidup lagi kan. Tapi pengalaman saya, orang yang jadi model ni insya-Allah panjang umur dia. Sebab saya pernah jadi model sampai sekarang hidup. Okey, baik tuan-tuan, kita berbalik pada solat jenazah tadi. Ya Allah, bangun. Dia selesa tidur tu. Baik, bangun. Tak nak bangun, selesa pula dia. Baik. Risau saya mayat begini. Okey, terima kasih Bang Jo. Alright, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan, saya nak balik kepada solat jenazah tadi. Solat jenazah ini pahalanya besar. Kata Nabi, barang siapa yang solat jenazah, pahalanya baginya 1 qirat. Barang siapa yang ikut jenazah sampai ke kubur, pahalanya lagi 1 qirat. Sahabat tanya, qirat tu macam mana? Qirat tu apa? Pahala sebesar Uhud, Bukit Uhud, Gunung Uhud. Kalau tuan pergi Madinah, tengok Uhud besar mana. Itu pahala orang solat jenazah dan ikut jenazah ke kubur. Kata ulama, solat jenazah benda yang mudah, pahala besar. Kemudian ikut jenazah ke kubur pun pahala besar. Ikut dekat sini, hadis sebut mengikut saja, bukan angkat. Maknanya kalau orang yang ikut, dia tak pegang keranda, dia ikut saja kan sampai ke kubur. Ataupun situasinya macam suami isteri, suami nak ikut ke kubur, nak hantar jenazah, isteri pun nak ikut juga. Kemudian naik satu kereta. Abang turunlah bang, panas ni, saya tak nak, saya turun kereta je, kata isteri. Suami turun tengok jenazah, isteri tunggu dalam kereta sambil buka TikTok, layan TikTok pun dapat pahala 1 qirat. Makna kata dia mengiringi pun dapat pahala 1 qirat. Kata ulama, kalau benda yang mudah begitu pun pahala besar, apatah lagi orang yang menguruskan jenazah, memandikan, besar pahalanya daripada qirat. Orang yang mengkafankan, orang yang mengangkat jenazah, orang yang gali kubur, orang yang kambus tanah, itu lagi besar pahalanya. Jadi kalau ada peluang, WhatsApp kata besok solat jenazah pukul 8 pagi, maka datanglah ramai-ramai. Ada masa, ada peluang, datang. Sebab apa? Pahalanya besar. Jangan kita kira siapa tu, orang mana, Laman Dahlia, tak nak, aku duduk Laman Lili. Tak kisah siapa pun, dia ada peluang, pergilah dia. Kenal tak kenal ke, dia pernah datang surau tak pernah datang surau, pergi je. Tak pernah nampak muka surau, tak yalah. Jangan kira orang, ya. Pahala tu besar pada kita, besar pahalanya, ya. Baik, itu solat jenazah. Cara bacaannya, usolli ala hadza maiti arba' takbiratin fardu kifayah makmumah ta'ala. Kalau perempuan, usolli ala hadhihi maitati. Makna beza begitu. Lafaz muzakkar, lafaz muannas. Saja aku solat jenazah lelaki ni 4 kali takbir fardu kifayah menjadi makmum. Kalau tak, semput. Kau terlalu panjang, susah nak hafal, tak payah baca panjang ni pun tak apa. Sahaja aku solat jenazah kerana Allah Ta'ala, itu pun boleh. Sahaja aku solat jenazah kerana Allah Ta'ala pun boleh. 4 takbir apa semua tu, dalam perbuatan kita tu dah dikira dah. Baik, takbir pertama baca Al-Fatihah sampai habis. Takbir kedua, selawat Ibrahimiyah, macam mana selawat dalam tahiyat akhir.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga, doa atas mayat. Lelaki, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lafaz muzakkar. Kalau perempuan, tukar lafaz muannas. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau ramai jenazah depan kita, lafaz jamak. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazah pondan, sudah. Allahumma fir lahuhahum. Jangan jamak semua ya. Allahumma fir lahahaha pun tak boleh. Jangan. Tetap Allahumma fir lahu juga. Ya, solat jenazah. Baik, ada lagi panjang tapi ini yang ringkas, boleh kita hafal. Takbir yang keempat, doa. Okey, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau perempuan tukar ha, kalau ramai tukar hum. Time belajar ni ingat. Time solat jenazah tiba-tiba lupa. Allahumma la haula wala lain. Try lagi. Allahumma lakasumtu lagi jauh. Kalau dah blank kepala otak tu tak payah baca. Nak baca juga boleh, tukar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kat Mekah Madinah, imam biasa takbir keempat dia tak baca. Laju je dia kan. Allahu akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak baca. Jadi kita pun kalau tak sempat tak payah bacalah. Benda ni sunat saja. Okey? Baik, memberi salam ke kanan, yang wajib kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya kita ke kiri pun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri ni sunat. Kalau di Mekah Madinah, imam bagi salam sekali je. Jangan kita keliru pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata imam, kita pun Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu imam senyap. Mam, okay. Tak payah teruskan pun boleh, nak teruskan pun boleh sebab imam dah habis dah kan. Alright, habis. Saya nak sentuh solat jenazah gaib. Okey. Solat jenazah gaib ni berlaku dua situasi. Pertama, jika jenazah tu jauh daripada kita. Kita kat nilai, si mati kat Perlis. Mustahil untuk kita pergi sana dalam masa terdekat. Maka boleh solat jenazah gaib di sini. Dengan syarat jenazah dah siap mandi dan kafan sekurang-kurangnya. Tak boleh melangkahi rukun. Bila nak mandi ni? Besok. Okey, malam ni kita solat jenazah dululah. Tak boleh. Dia kena ikut step. Tanya orang tu, dah siap mandi belum? Dah siap mandi kapan dah? Baru boleh solat jenazah gaib. Itu syarat pertama. Situasi yang kedua, sekiranya jenazah tu dah siap ke bumi. Kita pun sampai kat kampung, dah ke bumi dah. Baru ke bumi, maka boleh solat jenazah di tepi kuburnya. Okey, sama juga rukunnya 4 kali takbir juga. Sama juga ya. Syaratnya ialah daripada hari pertama pengebumian sehingga 1 bulan daripada hari pengebumian. Sebulan saja boleh solat jenazah gaib. Ini bersandarkan kepada hadis ketika mana seorang tukang sapu masjid Nabi meninggal dunia. Nabi tak tahu. Satu hari Nabi bertanya, mana akak yang selalu sapu kat masjid ni? Orang pun cakap, dah ke bumi dah meninggal bulan lepas. Sebulan dah Rasulullah. Lalu Nabi kata, mana kuburnya? Nabi dibawa ke tepi kuburnya. Nabi solat jenazah gaib di tepi kuburnya. Maka kata ulama, ambil 1 bulan kerana peristiwa tadi. Maka sebulan saja boleh. Dari hari pengebumian, bukan hari kematian. Kalau dia meninggal 1 hari bulan, ke bumi 3 hari bulan, maka 3 hari bulan itulah hari pertama dia. Ya, kena faham situ. Alright, itu solat jenazah gaib. Selesailah kita. Baik. Saya buka 1 atau 2 soalan saja lagi, jika ada. Ada soalan? Tak ada dah. Semua nak balik kenduri. Apa dia? Soalan berulang ke soalan yang baru? Apakah hukum? Orang kata solat jenazah ini hanya dilakukan sekali saja. Okey. Solat jenazah boleh ke buat sekali saja ke? Solat jenazah boleh buat banyak kali. Sebab tu saya kata, kalau meninggal malam, besok nak ke bumi, malam tu mandi siap-siap. Kapan siap-siap?
Sebab apa? Orang akan datang pukul 2 pagi pun orang datang, 3 pagi pun orang datang, maka orang datang tak sia-sia, boleh solat jenazah terus. Dia datang, saya solat jenazah. Besok saya kerja, saya tak dapat nak hadir ke bumi, ataupun solat siap-siap. Maka setiap kali orang datang boleh solat. Genap 40 orang datang solat jenazah, maka syafaat bagi si mati. Orang yang dapat solat, yang solat dapat pahala, yang mati pun dapat syafaat. Kalau kita kata nak besoklah mandi, maka malam tu orang datang tengok baca Al-Fatihah balik, rugilah. Jadi biar malam tadi. Maka solat jenazah boleh berulang kali, tapi orang yang berlainan, jangan orang yang sama saja. Okey, lain. Demikian, kenapa 3 orang dalam keadaan tak boleh 4? Kenapa waktu ke bumi 3 orang saja, tak boleh 4? Sebab kubur tu sempit. 3 orang tu pun dah padat dah kan. Jadi 3 orang tu sesuai lah. Kalau kubur tu luas, besar, 4 orang, 10 orang boleh. Tengok keadaan. Okey, lagi? Bolehkah jenazah Letak bantal kat tanah, kat bumi? Tak boleh. Ya. Buat daun pandan, letak bantal cantik, buat sendal kepala. Tak boleh. Nak buat daun pandan, bantal tu boleh waktu kat atas je, kat rumah nak buat bantal semua boleh. Okey, bukan buat bantal dalam kubur. Sebab dalam kubur tanah saja. Okey, kena faham situ. Okey, selesai Ada lagi soalan? Itu aja dah. Imam? lebih takbir 4 kali takbir. Oh, 4 kali terlebih pula. Macam mana ni? Kita dah habis dah. Imam sekali takbir, Allahu Akbar. Kalau kita yakin kita dah 4, tak payah teruskan. Tunggu imam salam. Maknanya imam mungkin terlupa, tapi biarkan dia. Kita tak payah angkat takbir, ikut je. Okey, imam salam, kita salam. Selesai. Tak payah kita, oh imam lebih, habis dulu lah. Tak payah, ikut juga imam, tapi tunggu dia. Okey, lagi soalan tadi? Siapa? Di Patah Larang je lah. Maksudnya kalau kata ikan mayat, biasanya perempuan boleh sukan ni. Jadi maksud saya, adakah itu dipisahkan perempuan dengan lelaki? Mana orang lelaki itu perempuan Untuk ke bumi. Baik. Katakan bahawa perempuan tak boleh Okey. sekali Okey, baik. Okey. Baik, terima kasih. Habis dah ni. Monggo, Abang. Dia dah habis. Okey, soalan Tuan Haji tadi, adakah waktu pengumian tu kita asingkan lelaki dan perempuan? Lelaki dah selesai baru perempuan masuk. Jawapannya tengok keadaan. Kalau ramai sangat orang lelaki, tak eloklah percampuran ketika itu, maka asingkanlah. Tapi kalau keadaan tu tak ramai, keluarga pun nak tengok jenazah, bagi peluang, tengoklah dia. Ya, ikut keadaan. Wallahu a'lam. Ada? Kakak? Tak ada. Ada. Baik. Jika ada soalan lagi, boleh continue nanti. Apa dia bang? Last Okey, soalan dia pengemumian, apa beza lihat tengah dan lihat tepi? Contoh begini. Lahat tengah begini, yang pertama sekali tu. Lahat tepi macam ni, betul L. Dan yang ketiga keranda. Ini situasi yang biasa kita tengok. Okey, kenapa ada beza? Kerana permukaan tanah, keadaan tanah. Ada tanah yang sesuai. Yang sebaik-baiknya ikut sunnah ialah tanah tengah ni, L. Kalau tanah kita tempat keras, boleh kita buat begitu. Tapi kalau tempat kita ni jenis tanah lembut, maka tanah yang tengah ni. Kalau jenis tanah yang berair, tak boleh buat tengah, tak boleh buat tepi, guna keranda. Ikut pada keadaan tanah di tempat tu. Sebaik-baiknya mana? Yang tengah ni, lahat tepi. Alright, selesai ya? Itu Haji. Habis dah. Bumi tu kan, ada juga berlaku anak perempuan bersebut juga mesti nak tolak lahat kan, ambil gambar, selfie sebagainya. Jadi bagaimana hukumnya? Baik. Dia pun sibuk juga nak ngintai kan, bukannya dia tolong gali ke apa ke kan. Jadi sepatutnya adabnya ialah dia duduk tepi dulu kan. Memang kita faham kadang-kadang perasaan kita nak tengok keadaan. Kalau ramai sangat orang lelaki, janganlah menyibuk situ kan. Dia pun sibuk tengok tu. Tu kepala tu, dia pun sibuk kan. Duduk diam-diam lah kak kan. Duduk tepi. Masa nak tengok jenazah tu dah tadi kat surau tadi dah bagi peluang dah. Maka biarlah orang selesaikan. Jangan sesibuk. Waktu tu orang nak buat kerja cepat-cepat ya. Maka sebaik-baiknya kalau ada percampuran, perempuan duduk tepi dulu, biar selesaikan. Alright, insyaAllah. Okey, saya rasa sekadar itu. Kalau ada soalan lagi tuan-tuan dan puan-puan, datanglah kuliah maghrib. Setiap hari apa lupa saya.
Selasa minggu ketiga kot, ya, saya ada kuliah sinifik jenazah. Jadi boleh tanya soalan. Kalau tuan-tuan tak tanya soalan, nanti Pak Latif yang tanya soalan. Itu biasa begitulah kan. Hari ni tak datang dia. Baik. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tutup, saya seperti mana yang saya janjikan, saya nak tunjuk video tadi. Okey. Siapa nak tanya soalan peribadi berkaitan pengurusan jenazah dan sebagainya, tuan-tuan boleh tengok melalui Facebook saya ataupun TikTok. Tuan-tuan search saja Ustaz Undertaker. Video yang tadi saya tunjuk tadi, embalming yang pertama tu, ada dalam TikTok saya, Ustaz Undertaker. Okey. Baik. Sekarang kita nak tunjuk video embalming. Saya terpaksa close. Tutup live masih live Okey, tutup live. Sekian. Dan juga tuan-tuan